cuba bayangkan, tiba-tiba aib kita dikededah. Aib kita dikededah. Mula-mula kita duk sonok duk dedah aib orang, duk sonok dedah aib orang. Tak pernah fikir kawan tu ada maruah, tak ada maruah. Tak pernah fikir kawan tu ada keluarga, ada mak bapak, ada anak, ada bini, ada saudara. Tak pernah fikir. Sedap doakan orang, sedap duk sonok aibkan orang. Tiba-tiba hari ini Allah Ta'ala buka aib hang. Lagu mana hang rasa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah malam ni dapat sama-sama kita bersua, kita bertemu di dalam majlis ilmu kita ini. Alhamdulillah, duduk dalam masjid baru tuan-tuan. Masjid ni lama dah tapi baru renovation. Saya tadi ni masuk saja pintu tu terus duduk dalam ni, saya jadi tanda tanya, aku duduk di Kuala Nerang ke aku duduk di Dubai? Nak habaq kata masjid tuan-tuan ni hebat. Kira aku dalam kawasan Padang Perak, Kuala Nerang ni tak ada siapa boleh ting dengan masjid tuan-tuan. Jangan cakap duk main duk gempak tak boleh masjid ni. Kira saya masuk ni pun saya jadi tanda tanya, aku duduk di Kuala Nerang ke aku duduk di Dubai? Kira hebat. Nak abang kata masjid tuan-tuan ni hebat. Mana ada masjid lain penapis udara apa tu tuan-tuan tahu tak? Penapis udara apa tuan-tuan ni, saya pernah tengok dua tempat dia ada. Yang pertama Kuala Nerang, yang kedua rumah rasmi Perdana Menteri. Tu saya pernah nak angkat tuan-tuan nampak tu. Kok dia aku tadi pakai penapis udara Korea ni. Kira masuk masjid tuan-tuan ni kira tak boleh rokok lah walaupun tuan-tuan rokok. Hebat masjid tuan-tuan ni. Habis berapa juta. Tapi leceh, cendelian tak ada dah. Ni saja buku belagak tak ada dah. Alhamdulillah orang tak buka bagi, jangan nak bagi orang ting kita. Jangan nak bagi orang ting kita, orang buat lebih kurang kat kita, tak boleh. Kita nak abang kata padang nyok, bukan lebih kurang tu, padang nyok. Nyok, bukannya ketul nyok. Padang nyok, kira hebat masjid tuan-tuan. Cuma ni yang saya nak lagu ni tuan-tuan ni, sebelum nak sambung kitab kita ni. Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa dia? Nabi kata, akan mai kepada umat aku ni satu zaman, sayati akan mai kepada umat aku ni satu zaman yang akan jadi pada tu dua benda. Zawaftu masajidaku. Masjid ni kita nak terjemah mai bahasa Padang Nyok senang nak faham. Dia hias ni cantik. Masjid ni dia hias cantik. Dia akan mai. Nabi habaq dulu lagi Pak Lawai. Nabi kata akan mai satu zaman, Nabi kata masjid masa tu pakak duk berebut, pakak duk berlawan nak bagi perelok. Bagus. Nak perelok rumah Allah ni bagus tuan-tuan. Jangan biar rumah kita ni elok lebih pada rumah Allah. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Tuan-tuan cuba tengok shilling tuan-tuan pun hebat. Dulu berkulat. Dulu ni shilling berkulat. Campur dengan taik karat penuh. Lah tuan-tuan cuba tengok shilling tuan-tuan. Dubai. Tuan-tuan tengok ni, kira imam kalau jadi imam solat jemaah kali pertama masa masjid ni buka, saya garanti lah rakaat pun terlupa. Duk syok tengok cantik tu. Rakaat pun terlupa. Maghrib main sampai 5 rakaat. Jemaah main kata kok mana tu imam maghrib banyak rakaat kan, dia kata hang ni makan banyak mau, main banyak tak mau, dikilih kok tu pula. Kira hebat dia juga. Kok Kuala Nerang tak ada lagi masjid lagu ni. Padang Nyok baru lepas tahu kita apa. Saya rasa masjid tuan-tuan ni sikit hari lagi nombor satu dalam negara. Hebat. Ni bukan saya nak peleceh tuan-tuan, ni duduk tengah tuan-tuan. Walaupun tingkap elok tirai tak ada, tu musat.
Duit tak cukup, hanya duit ingat. Cantik. Mana boleh rumah kita lebih elok daripada rumah Allah. Tuan-tuan buat ni, maklum-maklum buat ni, kena tak? Pakai elok rumah Allah. Saya ucapkan tahniah, saya ucapkan syabas. Nabi Muhammad dia akan mai zaman tu, Nabi kata, wa alaitum masahifakum, dan Al-Quran pun dia akan bukukan, mashafkan dengan indah. Benar masjid tentang dia bangun Al-Quran semua, betul tak? Dulu Al-Quran dulu tentang Al-Quran dulu tahu tak? Al-Quran. Oh betul tuan. Buat masjid bangun Quran pun lepas keluar agama. Dah Iraq dah siap lagi. Iraq dah siap lagi, dia faham. Terkejut saya ingat kalau masjid baru Quran pun tak ada pakai apa ketemu orang lah. Kira yang pedangnya Quran pun tak pegang lah 30 juh lah kepada. No, Nabi kata akan main yang kedua zaman tu. Nabi kata Al-Quran akan dimashafkan dengan elok. Yang pertama Nabi kata masjid dihias dengan cantik. Yang kedua Al-Quran dimashafkan dengan cantik. Nabi kata faddimahu alaikum. Masa tu Nabi kata hamba kena ingat kecelakaan pasti akan menimpa hamba. Nabi kata kecelakaan pasti akan menimpa hamba. Na'udzubillahi min zalik. Masjid dihias dengan indah, penimarahannya ke laut. Yang ni yang saya tak mahu tuan-tuan. Lah di masjid semua pakai elok. Lah pakai tu robot nak jadi AJK masjid, tak dapat jadi AJK berkeliling raya. Benar tak main masjid. Yang ni tak mahu. Hebat tuan-tuan. TV ada. Tu tuan-tuan boleh tengok keseluruhan masjid. Berani kawat namanya padanya. CCTV penuh. Kemana? Bubuh tanung CCTV, bubuh paling CCTV. Saya cadang kat pihak masjid kalau boleh. Dia ada dewan solat ni, bagi banyak lagi. Kita nak zoom. Siapa lena? Zoom. Pergi kat muka dia. Tengah khutbah ke lena. Tengah kuliah lena. Hebat. Tapi kita nak tentang pengimarahannya pun hebat. Kita tak mau ada masjid tuan-tuan CCTV lagi ramai daripada orang. Hari ni kita tak mau kalau CCTV lagi ramai daripada jemaah amal bayar. Tiang masjid lebih ramai daripada jemaah. Hari tuan-tuan kena jaga. Pasal masjid tuan-tuan pun tiang ramai. Masjid tuan-tuan pun tiang ramai. Tuan-tuan ada buat ni. Jangan ada pergi malu. Jangan ada leceh. Pengimarahan. Maknanya apa dia? Pakat-pakat mai dalam masjid. Masjid dah cantik ni. Tuan-tuan nak apa lagi? Masjid pun cantik dah tuan-tuan. Tu awning pun tambah. Tu imam dah abang kata dia kata depan ni mungkin awning dia akan buat daripada masjid pergi ke rumah anak korek seorang orang. Kira ramai masjid tak kena hujan. Ada duit lagi dia nak pegang lift pergi ke rumah jemaah. Hantui muka kat atas lift tu dia hantar main duduk dalam kat soang tu. Kalau dia duit lah. Yang keduanya Al-Quran dimashafkan dengan indah. Tapi ramai pada masa tu yang buta Al-Quran. Jadi harap-harap tuan-tuan, dengan barunya masjid tuan-tuan ni, dengan semangat masjid baru ni, mudah-mudahan pengimarahan dan kedatangan jemaah pun lebih ramai daripada masjid lama yang itu ni. Amin. Ya Rabbal, mudah-mudahan masjid baru ni dengan semangat baru dan barakah Allah Ta'ala pun bersama dengan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita nak buka kitab kita ni tuan-tuan, malam ni saya nak baca satu hadis Nabi SAW. Semalam saya baca hadis ni tak habis dekat dengan masjid Kuala Lumpur semalam ni. Ada dia kata Ustaz malam kata 6 abang satu dah, saya kata datang pergi malam esok di Penang. Tak tahu dia mai kata mai dia telefon saya semalam ni. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ruwiya annahu qala sallallahu alaihi wasallam, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala sittatu asya'a tuhbitul a'mal.
Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata apa dia? Nabi kata ada 6 perkara. Nabi kata ada 6 benda tuhbitul a'mal, yang mana 6 benda ni kalau hang buat, Nabi kata kalau kita buat, dia akan menghapuskan segala pahala amal kebaikan kita. Hak ni yang kita takut pada. Nabi kata kita ni yang pertama, amalan ni kurang. Macam semalam saya kata, kita ni patut, yang masalah utama kita ni patut maklum, amalan kita kurang. Amalan kita kurang. Kita ni pak amalan ni, dia kata sebab kurang. Nabi kata sittatun, ada 6. Nabi kata ada 6 amalan. Bila hang buat amalan tu, tuhbitul a'mal, akan menghapuskan segala amalan hang. Amalan-amalan baik. Na'udzubillah min. Kita ni buat amalan cantik dah. Mai semayang. Ni tuan-tuan mai kuliah walaupun kita tak ada. Jadi mai dia lambat tersihat je kuliah maghrib ni sampai. Tapi kalau duduk ni dapat pahala kalau walaupun pahala buta orang tak mengajar, tetap dapat pahala. Dapat lagu mana tuan-tuan kejinan yang tinggi. Tengah oyu pergi. Lagi jaga, lagi jaga, tak apa pahala. Jadi mai dapat lagu mana? Ustaz beberapa hal lah kami letih, ustaz dah kena ajar. Betul tak betul? Kerja letih, kencing manik tinggi, dia kenuri pula. Banyak ada kenuri ke tak cuti ni? Ada? Kok dia tak pandai ada jadi kok mana? Atau tak pandai gatal terik ni kata. Tidak dapat terik cuti sekolah kat nampak. Terik ni dia kurang lagi. Tanya dia kata memang kurang. Dia takut kok dia ni dia tak pandai berahi kahwin. Musim dia kurang pergi. Tak tahu dia kok mana lah. Sini banyak orang kahwin cuma apa? Tak ada mana tambah. Letih nak abang kata letih ni. Nah, amalan kita pada tiba-tiba yang kita takut balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan kita ni tak ada apa. Haba'an mansura. Balik tak ada apa. Yang ni takut. Na'udzubillahi min zalik. Apa dia Nabi kata? Yang pertama Nabi kata, di antara amalan yang akan menghapuskan amalan-amalan baik ni, yang pertama apa dia Nabi kata? Al-istighalu bi'uyubil khalq. Yang pertama Nabi kata, yang akan menghapuskan pahala hang daripada dia, yang pertama al-istighalu bi'uyubil khalq. Yang pertama perangai, yang pertama hak ni duk ada kat kita. Hidup ni duk sibuk dengan keaiban orang. Ni yang pertama Nabi tak lagi. Hidup ni jangan duk sibuk dengan keaiban orang. Kita sendiri pun ada aib kita betul. Kita pun bukan orang baik. Ni saya ni tuan-tuan, bukan orang baik. Orang nampak lagu baik, tapi hakikat belum tentu baik. Kita ni semua ada kisah kita. Kita ni semua ada cerita kita. Kita ni semua ada benda yang tak elok pasal kita. Sebab tu kalau rasa dia tak elok, jangan duk sibuk dengan keaiban orang. Ni yang pertama Nabi kata. Sebab dalam hidup ni ramai orang yang dia duk sibuk dengan keaiban orang, sedangkan dia pun banyak keaiban. Saya nak tanya kepada tuan-tuan ni, Pak Long, saya nak tanya kepada Pak Long. Banyak tak keaiban Pak Long? Banyak ke tak? Hello? Oh, tuan-tuan muka lagu belaga. Dulu nampak tawabuk sikit. Ni dekat-dekat masjid baru ni lagu belaga, tak belaga lagu mana. Kita ni semua ada cerita kita pada. Kita ni semua ada cerita kita. Ni minta maaf nak sebut ke marah pula. Mereka duduk masjid ni dekat tua ni lah dulu ke. Siapa tak kenal ke pada ni?
Passport pun hancur. Sebelum Covid dulu kah, selang 3 hari sekali. No, duk beriktikaf di dedok. Lambat tasik dedok. Lambat tasik dedok. 3 hari sekali cop tempat. Baru balik umrah. Baru balik umrah dia. Passport tu memang suci. Luar kata dia bicok lama. Dengan hal mana dia kata tuduh masjid yang beriktikaf masjid haram masjid dedok. Masjid lain dia kata tak banyak ada Allah. Ni takat-takat Covid itu ada apa dah kena Covid sekali itu Allah Ta'ala gempak ni sedap. Dia jaga-jaga dari komiti kata aku tak mau pada masjid. Dulu kita ni semua ada cerita kita. Saya tengok cara lubang hidung Pak Long cerita. Walaupun rupamu tidak aku kenal. Dia pun Sakat ni takat-takat lepas dah operasi jantung baru dia buang batu cincin. Dulu ni cincin menak kepak jari pun tak boleh batunya faham. Sakat. Dulu kita punya cerita. Tak apa dapat dalam cerita kita. Saya ni ustaz, dia nombor doa mak kita. Saya ni ustaz dulu kan. Pak Long cerita dulu, tengok cerita Pak Long dulu. Dah dulu ustaz, dulu. Allah Ta'ala bukan nak tengok cerita yang dulu. Yang Allah Ta'ala nak tengok lah. Dia cerita apa? Dulu tu kita apa tak ada. Lah kita cerita lah. Dulu lah. Maklum belakang terai yang pun dahsyat dulu. Betul tak maklum? Orang hidup melengkap, kok tiang tu main angguk pun tak mau. Betul ke tak? Tengok maklum mereka punya pakatan dia lok satu tiang 5 orang. Dia melengkap, kok tiang tu semua orang sawah nak beli pokok tu, dia kata apa kat dia. Senyum ke maklum, jangan dapat muka belakang masjid baru. Dulu nak abang kata kita ni Pak Long, keaiban kita ni macam-macam. Aib kita ni Pak Long macam-macam. Sebab tu hang jangan duk sibuk dengan aib orang. Kalau Allah Ta'ala buka aib hang, tak tertengok. Ni saya nak abang kata, cuba bayangkan tiba-tiba aib kita ni terdedah. Aib kita ni terdedah. Mula-mula kita duk sonok duk dedak aib orang. Tak pernah fikir kawan tu ada maruah, tak ada maruah. Tak pernah fikir kawan tu ada keluarga, ada mak bapak, ada anak, ada bini, ada saudara. Tak pernah fikir. Sedap doakan orang, sedap duk sonok aibkan orang. Tiba-tiba hari ini Allah Ta'ala buka aib hang. Lagu mana hang rasa? Baru nak mula fikir saya ada maruah. Orang lain tak ada maruah. Baru mula nak fikir saya ni ada keluarga. Orang tak ada keluarga. Baru nak terfikir saya ada mak bapak. Orang lain tak ada mak bapak. Hang seorang yang ada mak bapak. Hei Ustaz, cengih ni dah nak apa? Jangan kita ni sedap dia kata. Kita duk candang keaiban orang. Kalau Allah Ta'ala buka aib tu, tentang asal dari mana? Sebab tu Nabi kata setiap daripada kita ada benda yang kita buat kadang-kadang ni kita malu kalau orang. Saya nak tanya tuan-tuan, tak payah orang tahu lah. Tuan-tuan ada masalah dengan bini tuan-tuan. Ada masalah dengan bini tuan-tuan. Kita ni dalam hidup tuan-tuan. Kita ni dalam hidup. Saya nak abang kata tuan-tuan, kita ni dalam hidup. Yang tahu di dalam dunia ni perangai kita hak betul-betul. Yang tahu perangai kita hak betul, saya nak tanya siapa dia tuan-tuan. Mak bapak kita. Hak tahu perangai kita betul-betul. Ini dia. Dalam gaya hidup lengkap betul. Siapa dia? Bini tuan-tuan. Betul tak ada?
Maklum? Jangan duk cari pasal dengan mereka. Dan dia lendek. Tak guna sekepiak. Dia buat betul kan? Dia buat kata hang ni lah betul lah no laki hang orang masjid duduk dengan laki hang. Dia buat betul kan? Tak payah dia cerita apa dia. Ha. Saya ada satu cerita dia tu. Ada satu maklum ni dia suruh saya sebut dalam kuliah. Ni masjid Kuala Kedah ni. Dia suruh cerita hukum, dia kata sebut sikitlah hukum duk tengok gambar blue. Saya kata siapa maklum. Dia kata kuih tu kuih sakan, bukan dia nak tengok Quran, duk tengok gambar blue. Maklum ni dia bekas benjin cikgu. Laki dia benjin kerajaan tak. Dia kata ingatkan dulu habis dah Ustaz itu. Kalau ni belum law ni dia jenis kita pergi kedai makan lah, dia tak orang tak ada dah orang bermain make order. Law pasien law betul. Batu saya nak abang kalau orang yang jenis buka kedai ni tak payahlah buat scan lagu tu. Hang nak buat kok Kuala Lumpur tu hang buat lah ni, hang buat kok Kuala Nerang, hang buat kok dia, hang buat kok Jitra. Hak duk pi kedai ni majoriti orang tua. Betul tak kalau? Ni kena tulis kena pergi hantar kat mereka. Sebab tu kedai mama orang aman. Kedai mama dia nak tanya nak apa dia tanya. Kontak tak ada dia gelek dia pergi buat betul. Ni kita lah ni dia nak kena scan menu. Scan menu duk kena order. Laki dia itu maklum tu pergi dengan cucu nak makan. Tok Wan ni pun buka nak scan keluar mak blue. Bunyi ni dekat kedai nak duk yuk dia mengkelam kabut duduk tekan nak bagi senang tak mau nak senang. Maklum tu kata ustaz habis sekedai tengok kami malu ustaz. Yang maklum dengan tudung labuh yang dia berlebih walaupun tak mendekat. Aib malu. Bayangkan jadilah kedai makan tu malu. Tuan-tuan bayang kalau Allah Ta'ala buka aib kita rasa lagu mana tuan-tuan. Sebab tu dalam hidup jangan duk suka duk cerita tentang kejelekan orang. Sebab kita pun banyak benda-benda yang tak elok. Dia yang pertama. Yang kedua Nabi kata wa qaswatul qalb. Yang kedua Nabi kata hati keras. Wa qaswatul qalb. Hati keras. Ni yang kedua yang akan merosakkan amalan hang daripada dia. Yang kedua hati keras. Qaswatul qalb. Hati keras. Banyak tuan-tuan hati kita. Tuan-tuan nak tahu kata hati keras ni senang kan? Berbalik kepada satu hari ada seorang yang berjumpa dengan Nabi SAW, seorang sahabat. Dia mai berjumpa dengan Nabi SAW. Dia mai berjumpa dengan Nabi, dia tanya kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah. Nak tanya sikit boleh tak ya Rasulullah? Nabi kata, ada apa? Dia kata, tadi aku balik semayang Jumaat. Tadi aku pergi semayang Jumaat. Ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab ataupun Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab ataupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang baca khutbah Allah. Di antara dua ni lah, sama ada Sayyidina Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar. Dia kata ketika mana khutbah itu dibaca menceritakan tentang azab ke dalam kubur, azab kematian. Nabi kata, dia katakan Nabi. Lepas tu Nabi kata ada masalah apa? Tapi hati aku ni ya Rasulullah tak takut, tak rasa takut, tak boleh menangis, tak boleh. Hati ni. Dengar cerita azab dalam kubur tak takut, cerita tak syurga tak main. Hei, rasa masalah ada hati ni. Nabi kata pada dia, tu tanda ada hati yang telah keras. Hati yang telah rosak.
Dan nak khutbah bak kubur, bak mati, bak neraka, bak syurga, hati tak sabar. Tu tanda hati kita bermasalah, tuan-tuan. Tu sahabat. Kalau dia main duduk dengan kita, saya tak tahu nak abang. Jenuh dia mengadu. Bukan tak takut dengar khutbah, lena tambah. Khatib kata tajuk khutbah kita pada minggu ini adalah kengerian maut. Dia lena fi'at syahid. Oh, tuan-tuan, saya dulu dia rajin duk baca khutbah dulu. Dia atas memang baca khutbah. Lah ni takat-takat tadi baca khutbah, kena duduk bawah. Baru tahu lena tengah khutbah tu sedap. Lah saya dah mula buat dah perbuatan nak tuan-tuan buat lama. Saya baru nak belajar. Tamah majlis tuan-tuan pula tiang ramai lagi sedap. Kapek pula baru. Ni kapek tuan-tuan pun jaga. Pak Long nak duduk pun tengok, takut kena tempat tolong lagi tak nampak kepala. Saya kapek tebal. Duduk pun sebab duduk tilang lah sedap. Ni baru kemas. Dulu keras Pak Long. Tamah Pak Long lah benci main ni. Pungkuk untuk orang nak ada isi. Duk zila tu tulang muka tu cucuk isi tu pedih tak dengar. Dia kata ni besar. Nabi kata tu tanda hati. Terjemah kata ulama, kita nak tahu hati kita bermasalah ataupun tidak, mudah ya. Pak Long, kalau ada telur nak buat kebaikan, Pak Long tak buat dah. Masa nak buat dan tak buat sama banyak ustaz. Bila buat maksiat, masa nak ingat dah sama banyak ustaz. Tu makna hati kita keras. Tu bermaksud hati kita telah keras. Yang ketiga Nabi kata, wa hubbud dunya. Yang ketiga, masalah cinta kepada dunia yang terlampau. Sayang kepada dunia yang agak melampau. Kasih kepada dunia yang agak melampau. Cinta kepada dunia, sayang kepada dunia, kasih kepada dunia yang agak melampau. Baik. Wa qillatul haya. Kurang rasa malu. Dia kurang rasa malu dengan Allah Ta'ala. Dia buat maksiat, dia tak asal salah. Dia dedahkan benda-benda yang tak elok, dia rasa tak salah. Qillatul haya, malu ni kurang. Benda yang patut malu, dia tak malu. Benda yang tak patut malu, dia pergi malu. Ustaz, saya ni umur 50 dah malu nak abang Ustaz. Saya Quran tak dibaca oleh Ustaz. Tak betul, tak ada. Malu apa? Malu apa tuan-tuan? Umur 50 tak ada baca Quran, malu. Tak betul malu. Belajar. Sebab apa yang betul yang kena belajar? Sebab Nabi kata, jangan malu. Belajar ilmu ni daripada mula hidup dan mati. Yang kena malu ni daripada tak hati baca Quran, tak mau mengaku kata tak hati baca Quran. Itu yang kena malu. Tapi tak tak, itu yang kena malu. Main juga kan, kelas tajwid main juga. Main juga, kita duduk dalam, duduk keluar. Tekuk ustaz, kau baca. Tekuk ustaz, kau baca. Dia duduk ke ujung-ujung. Mau tak tu kata kita nak dengar seorang-seorang baca macam ni. Bunyi dandan. Ustaz kata minggu ni tak boleh baca kan? Minggu depan lain dia kerokong kau mana elok. Ustaz dia kata tak apa, minggu depan kita dengar seorang-seorang baca. Hang main minggu depan, hang seorang mana saya. Hang buka masjid, hang bang, hang bayar, hang belajar. Hang dengar, hang baca. Orang main mengaji, hang nak suruh baca. Tapi tak betul malu tuan-tuan, kita nak malu apa? Bila nak tak jangan betul ada jenis kawan-kawan ni pula. Jenis ni awak tak kenal jauh ni. Kawan dia betul dia kata tu dia tu. Tu orang hira ke apa. Habis duduk keluar ni sama apa sama pandai. Tak ramai baca dia. Tak patut malu tuan-tuan. Yang patut malu tuan-tuan mati balik bertemu dengan Allah. Quran tak dibaca. Saya umur 30 tak baru nak kenal alik batak. Tapi makna Allah Ta'ala buka pintu hati hang untuk kenal agama. Tuan-tuan kena bersyukur. Mak 38. Alhamdulillah.
A a a a i o babi buta. Baca lagu tu. Dia tak ada berik. Sepatutnya babi bu lah. Dia pergi berik tak. Babi buta. Anak saya dulu dia ajak tu babi bu marah. Ambil otak tak mati bayi kita nak sebut babi. Dia kata nak buat lagu nak tu dia tulis lagu tu. Tak ada dosa. Oh dia kata kalau kita dia sebut marah. Dah nama dia sebut dia sebut saja. Ni baca tak boleh. Tak boleh sudah. Main lagi tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok Lutfi Ramli tu dalam cerita Pendekar Bujang Lapuk. Semua tuan-tuan kelahan. Ada orang malu? Tak malu. Tak patut malu. Tuan-tuan dengan ilmu tak patut malu. Tuan-tuan kena malu ni apa dia? Anak tak tutup aurat. Bini tak menutup aurat. Itu yang kena malu. Yang kelima, tulul amal. Nabi kata. Yang kelima, wa tulul amal. Angan-angan terlampau banyak. Hal ini juga akan menghapuskan amalan. Angan-angan terlampau banyak. Ada orang tuan-tuan, dia jenis tak ingat mati dia, angan-angan banyak. Dia kata aku ni hang tengok tu, aku duduk tanam pokok getah dekat kebun aku tu. Hang tengok. Tak lama lah, biar korang 10 tahun lagi, aku kaya. Dia kata rumah hang lah rumah. Dia kata orang betul 82. Hala ke dunia, angan-angan untuk akhirat tak ada. Ini juga Nabi kata akan menghapuskan pahala amalan hang. Yang keenam, wa zulmun la yantahi. Yang akan menghapuskan amalan kita daripada tuan-tuan. Yang keenam, wa zulmun la yantahi. Kezaliman yang tak henti-henti. Kezaliman yang tiada henti. Kezaliman yang tidak pernah ada noktahnya. Yang keenam, Nabi kata, sebab tu 6 amalan ni kita kena jaga, kita kena elakkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak akan menghapuskan pahala amal soleh kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Belajar sikit tuan-tuan, kita buka kitab kita. Tengok-tengok kat depan setengah. Bab yang keenam. Muka surat 32. Betul? Betul tak? Betul tak betul pun saya tanda apa tu. Kena betul ya. Tuan-tuan pula kitab tinggal kat masjid. Nak buat lagu mana tuan-tuan dulu kuat harapan. Bab yang keenam. Muka surat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang keenam. Qala musannif rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Siksaan bagi orang yang memakan riba haram. Makan riba ni haram belum. Makan atas riba halal. Makan atas riba boleh. Makan riba yang haram. Sekian dimaklumkan. Faham tak faham apa ini? Dia kata makan atas riba tu pun tak faham. Pribadi payah mengejar. Benda pendek tu pun tak faham. Makan atas riba halal. Jadi syarat riba bini kita jangan dia pergi makan tak riba bini orang. Halal. Bab ini pula menerangkan bagaimana siksaan orang yang memakan riba. Yang ni orang zalim tuan-tuan. Orang yang makan riba orang zalim. Orang zalim. Sebab apa dia? Mengambil kesempatan di atas kesempitan. Tak boleh. Dia mengambil kesempatan di atas kesempitan. Understand? Orang tu dah susah. Mai nak potong dengan hang. Mai nak buat. Hang pula pergi orang kata sopa sebelah ni pergi ambil 50 tu hidup picit dalam bawah tu. Tak melompat dulu. Tengok bunyi yang bersedak lagi dah. Hak dulu bunyi terbang dari air gontang. Ni tak apa lama kan. Ni trit bunyi macam dari air gontang. Hebat masjid tuan-tuan ni, hebat. Saya takut bulan depan masuk waktu bunyi lagu dangdut dia. Dia bunyi. Dia ambil tekanan pula. Duduk atas dia ni, dia tekan dia pula. Tak boleh. Tapi tak pada mana belum.
guna. Banyak orang terlibat dengan riba. Saya takut tu. Tu hari ni beratur motor. Sebab tu saya kata pihak kerajaan dia kena fikir ada satu tuan-tuan. Kena buat satu garis panduan. Lah orang nak beli rumah, dia ada pilihan Islamic loan. Tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan nak beli rumah, duduk di belah-belah, duduk belah-belah dengkil, duduk belah-belah apa semua, semenyik, apa Kuala Lumpur, Selangor. Mereka nak beli rumah, duduk di Sungai Petani ke Pulau Pinang. Dia pergi dekat bank, dia ada pilihan nak buat Islamic loan ataupun tidak. Ambil Islamic loan. Bank-bank dalam Malaysia ni dia ada pakar syariah dia. Dia akan pandukan, okey, yang ni boleh buat, yang ni boleh buat, yang ni boleh buat, yang ni boleh buat. Okey. Rumah 300,000. Submit loan, buat Islamic loan. Alhamdulillah, terlepas daripada riba. Beli kereta, tuan-tuan nak beli kereta, pergi dekat bank, ada pilihan nak buat yang Islamic loan ataupun tidak. Beli cara Islamic loan, terlepas riba. Tapi masalah motor, bank tak buat loan. Sebab apa dia? Margin dia sikit sangat. Motor harga 6,000, motor harga 4,000. Bank nak buat tak padan, tak tahu berapa ratus yang dia nak untung. Jadi tak ada loan tak buat. Kita orang kampung ni Pak Long orang kampung, saya orang kampung, motor nak kena beli. Motor nak kena beli. Betul ke tak? Macam semalam saya kata dekat Kuala Lumpur. Ni dalam harga motor, pelak motor yang penuh. Dengar kata apa siap? Jalan bagi tepi, dia buka pelak, dia cuci pelak lah. Mai kuliah mazhab. Orang balik dan main subuh. Selisih dia tengah jalan. Dia balik kuliah balik tak ada lagi. Dia cuci pelak ni jalan. Balik mana? Kita nak kena beli motor. Motor tuan-tuan, tonton dengan naik sama banyak. Tonton dengan naik sama banyak. Nampak lagu mana? Dengan lampu tak apa-apa. Duk guna lampu lebih norek. Semua dia guna. Bokok depan itu, bokok dekat itu, bokok belakang dekat. Kita ada ingat kata pada John kereta. Motor tu dah pindah motor tu dah main semayang. Bawa sekerak dekat kat seat. Main semayang, turun-turun pula. Seat tu pula skru tak ada. Berjalan dengan seat, berjalan masjid, turun panas. Motor orang 70, bawa kerak dah hati kecil kau. Berjalan dekat tak buka kan. Ish dia kata tak boleh, dia kata tak boleh jadi ya. Nak kena beli motor baru. Pergi ikut bekas Kuala Nerang. Ada kedai motor dah bekas Kuala Nerang. Ada alam dengan duit ina dah Bekan kot diam pun ada orang bekas Kuala Nerang tak ada motor. Pergi kat kedai. Kau bekas Kuala Nerang tu Ahmad dah acok dah kedai. Acok. Bukan Islam. Tuan-tuan tak boleh kata apa dia bukan Islam. Lepas bukan Islam ni tuan-tuan dalam kamus bisnes. Dalam mereka punya bisnes ni, kamus mereka, dia bukan ada halal haram. Tak ada tuan-tuan ni. Yang pertama dia bukan tak halal haram besar tak ada surga neraka. Tak. Yang dia letak yang pertama apa dia? Untung rugi. Betul ke tak? Cakap apa setuju? Betul ke tak? Dia letak untung rugi. Kita orang Islam letak yang pertama halal haram dulu. Yang mana halal, yang mana haram. Yang kedua, mau kita senang nak untung rugi. Siapa dia tak mau ada untung rugi? Dia mana? Dia untung rugi dulu. Tak apa, tak salah. Itu agama dia apa? Lakum dinukum. Kita nak beli motor. Kita nak beli motor. Zero down payment. Tak ada. Tak payah bagi duit cengkerang. Orang tu lu bagi duit advance. Duit advance. Dia tu dia bagi mana dulu? Duit mesti. Tak ada. Kosong. Dia kata lu angkat lah. Betul ni lu angkat lah.
Kita kenal dengan lu punya bapau, bukan dengan lu saya. Lu punya bapau. Lu pun berapa motor dah angkat sama awak. Lu angkatlah. Mak Cina ni kena dia percaya. Dia kata apa? Saya ada di Cina awal tu. Saya nak buat sekolah. Saya daripada lu punya tuan angkat kita punya barang. Cina bagus. Saya kata ni aku dapat sekolah, duit je dah. Lu angkat lah. Lu bayar lah. Saya kata ni aku bayar, kalau lebih-lebih itu yang kira dah. Lebih-lebih wakaf. Hal lebih-lebih itu dikira wakaf. Oh, okey, sedap dengar. Saya tanya dia, kalau aku ambil dekat tiba-tiba aku mati, kira macam mana? Lu mati, wah halal. Dia punya percaya. Sedap. Saya tanya pula soalan kedua, kalau hang pula mati, wah halal, jumpa dalam syurga. Tu kata Cina, orang dia percaya, orang tendang. Kita nak duk bikin Cina pula. Tapi dia kata lu angkat nama tu, lu pakai, lu kerja, ada duit lu bayar lah. Kita pun ambil. Dia Zul bayar sebulan RM125 selama beberapa tahun. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab saya. Proses yang tuan-tuan buat dengan kedai dia, agak-agak ada tak penasihat syariah dekat kedai dia? Agak-agak dipilantik mana-mana ustaz yang berkebolehan ke, yang mengaji bahagian finance ke, yang Islamik punya bahagian ke, penasihat syariah ada kedai dia? Ada? Ada. Agak-agak terlibat dengan riba atau tidak? Tuan-tuan pembeli naik motor tu naik kuliah naik mana ni? Tidak tahu motor mana satu. Ni contoh dengan dia marah pula. Mai pula satu ustaz, tuan-tuan naik motor yang ada riba tu, seumpama tuan-tuan main masjid naik babi. Dia tersandar kita. Tuan-tuan dengar mula duduk lipok terus bulat biji mata. Mula duduk lipok ngetuk dah. Kena ustaz tu kata, motor yang ada riba bawa main di masjid seumpama tuan-tuan naik tadi. Tuan bini bulat biji mata. Dia kata, tadi tongkat aku ni, aku setakai ustaz ni. Nak buat lagu mana? Saya nak tanya tuan-tuan nak buat lagu mana? Ustaz boleh cakap dah ustaz. Ustaz ada duit, mengajak kami dalam cekok. Mengajak dalam cekok. Ni kami ni nak beli motor lagu mana ustaz? Cuci pelak-pelak motor ni sepanjang jalan. Retak pasir pun dah kali beli jalan. Dia buat lagu mana? Tu, dia punya pelak tu beli sampai sekotak. Kalau dia atur duit dia beli pelak motor, dia beli motor baru lah. Dia kata, ustaz memang sedap lah kita malu bagi tepi masjid apa. Ustaz tahu tak kami punya masalah. Tiba-tiba ustaz kena hebat naik beli. Nak kata apa tuan-tuan? Lah ni bukan tuan-tuan yang lebih terlibat dengan riba. Tu dia dah. Tapi masalah kehidupan. Itu saya kata nak ni kena fikir macam mana nak selamatkan orang ramai daripada masalah riba. Kena fikir. Ini tugas pemimpin ni tuan-tuan. Bukan tugas saya ada ngajak kat kuliah maghrib ni nak kena fikir. Lebih baik dia jadi parlimen. Ya hang sudah berapa kali nak bunyi. Ni bunyi apa pula? Oh ni dah terus bayar. Dia bukan dua kali bunyi ni. Ingatkan 2 kali kena bayar bunyi tuan ni dekat dia bawah ni. Ni masalah riba ni. Masalah riba ni nak kena fikir lagu mana? Bukan saja. Tak ada pilihan.
Kalau okey lah TV di rumah, yang tu masih mungkin ada pilihan lah, tak ada duit tak payah beli. Mungkin ada pilihan lagi, katil di rumah, tak ada duit tak payah beli. Aircon di rumah, tak ada duit tak payah beli. Mungkin ada pilihan. Ni motor yang menjadi keperluan. Nak sedap lagi pula tuan-tuan, dah macam saya bagi contoh malam. Dah nak kawan ni sengit. Susah. Motor pula ada cuci pelang hang. Motor tu cuci pelang, switch pun tak boleh tutup. Kira dia nak mati motor pun tarik ke pelang-pelang tu. Nak habak motor motor. Motor orang jalan motor-motor dia pergi tu. Balik parking motor kat pun Allah. Pakat kat rumah tu tambah dengan tali lembu. Kat tiang. Kelok-kelok bagi izut dia main bayar motor pula dah. Tutup curi. Allah. Nak buat dia mana? Pada tak pergi jumpa dia, kau dah marah. Nak buat macam mana Ustaz? Kami tak ada pilihan. Kalau kami dibagi pilihan, okey, kami ada pilihan, kita tak ada pilihan ke mana. Sebab tu saya kata pihak kerajaan kena fikir sesuatu. Setuju tak tuan-tuan? Setuju tak? Tolong selesaikan masalah kita orang kampung ni. Betul ke tak? Lepas tu saya tak tuduh, saya tak salah, tak letakkan kesalahan atas orang kita. Dan kita tak ada pilihan nak buat dengan mana. Satu. Yang kedua, orang yang kena faham masalah riba. Baik, kita tengok. Baik. Maka Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala bagi ayat ni kepada orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat kali ganda. Tak boleh. Sebab itu menekan orang yang sudah berada di dalam kesusahan. Tak boleh. Allah Ta'ala bagi peringatan ni supaya orang yang beriman ni dia ada ihsan. Orang yang beriman ni dia ada timbang rasa. Orang yang beriman ni ada hati perut. Ada masalah ni. Jangan duk lipat kali ganda akan ambil keuntungan berlipat kali ganda. Tak boleh. Orang yang memakan riba dianggap melawan Allah Ta'ala. Yang ni dia. Orang yang duk makan riba dia ni macam duk melawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala istihad. Orang yang makan riba serupa duk melawan aku. Maknanya apa dia? Perbuatan ni Allah Ta'ala cukup tak suka. Maka sesiapa yang melawan, yang berperang dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka Allah Ta'ala melawan berperang dengan dia. Ini dia. Siapa Allah Ta'ala dah istihar perang, apa yang berkata riba, apa yang bermakan riba, seolah-olah berperang dengan aku. Kalau hang nak tahu istihar perang dengan Allah, jom fight. Bahkan tak ada sombong apa kita baru, sombong apa lekeh bukan main kita. Setuju tak? Kadang-kadang buat pasal kemat nak apa? Kita dengar beladi bapa Allah baru bagi demam. Bapa lepas kena dengar hidup Allah hukum. Jumpa dia hang ni kau mana? Nemar. Terus tukar apa? Nemar. Tahu dah tak dengar? Nemar. Ni hidup ni setempat besar diku nemar. Sembang apa? Batu cincin penuh deriu. Dia punya tok guru silat ni tadi pinggang dia tak tahu nak beli tak mana dia punya warna. Daripada leher dia buku lagi. Ni warna ni, ni warna ni, ni warna ni, ni warna ni, ni warna ni. Hamai lah buah kok mana dia lipat buah. Mai buah kok ni dia kilas dari buah. Kena cirik sudah. Hatuk guru silat tadi pinggang dia lihat dia buku lagi ni. Allah tak ada uji cirik ni. Gumai ni tuan-tuan. Dia nak silat dengan hati bawah nak keluar. Dia gemuk lagu tu. Terang lagu tu ya. Tengok guru silat. Allah uji dengan cirik ni. Duk nak rumah apa pun tak pakai. Dia dengan kucing terlenjak mana ni. Kucing tengok dia tengok kucing. Bini kata awak abang dia tak pakai apa. Dia kata takut tak ada zina.
Batuk terkeluar. Berdengir pun terkeluar dia dah. Tuan tak lawan Allah. Tuan-tuan juga tengok dalam peristiwa tu. Abraha. Tentera bergajah Abraha. Saya dengar kan cerita dia kan. Dia rasa hebat kan tuan-tuan dia. Kalau tuan-tuan buka kisah Abraha, dia punya gajah yang dia bawa nak diruntuhkan Kaabah tu tuan-tuan. Bukan lagu gajah dekat dengan zoo tu. Tu gajah sarkas. Bukan standard gajah dekat gerik tu. Gajah dekat gerik tu betul-betul trailer tu kena mati model tu tengah jalan. Dia sepak trailer tu tepi. Tu gajah gerik tu. Ha? Saya dulu kerak demi ceramah di Kelantan dulu betul-betul budiak. Saya seorang-seorang tu perangai saya dulu tuan-tuan. Dengan perangai saya tadi lebih kurang. Saya ni tak gemar kalau duduk lena di luar. Tiap-tiap bulan ni tidur di hotel ni tak tahu nak bilang lah tuan-tuan. Tapi saya ni kalau terpaksa baru saya tidur di hotel. Kalau tak terpaksa saya balik. Saya pergi ceramah dekat Negeri Sembilan ke, saya ceramah dekat Melaka ke, saya ceramah apa. Habis ceramah esok tak ada program barangan. Jom balik. Sebab saya punya prinsip, aku lena, aku mau jaga pagi esok ada di rumah. Senang. Kalau dia tidur dekat luar, esok nak kena fikir nak balik pula. Sebab tu orang kata ni apa ni belagak driver sampai 2 orang apa. Tentu bukan tahu masalah saya. Betul lah pi nak balik mana tu mau kena driver seorang nanti kunci minit tu driver tu sebulan. Dulu masa saya tak ada driver, saya bawa item dia dulu. Saya ceramah. Saya bertolak daripada Kedah pukul 10 pagi, pergi Kelantan pukul 1, pukul 2 sampai. Rehat, lepas maghrib ceramah, balik hotel balik Nazak pukul 2 pagi, pukul 1 pagi, saya tolak balik semua. Doa dengan item apa ya? Sekali tu naik. Depan saya tu kancil 660. Duk pakai tu begitu gajah. Semua pakai duk mobil dia kancil. Hak tu gajah, hang kancil. Faham tak? Rusak pun duk sana, kancil pun tu. Dia ada potong. Gajah tu sepak kancil tu beralih. Itu. Mula dia halau nak pergi gerik, dia kena sepak tu, kereta tu beralih lagi. Gajah. Wah, dia betul. Tapi gajah tu hawin belalai tu, mula lampu tu tak ada belah gerik, beralih tu ke jeli. Wow, belik jeli tu. Tu gajah gerik kat luar. Abraha punya gajah lagi dahsyat. Perjalanan dia nak pergi ke Kaabah tu, kalau gajah dilalui perkampungan, limpuk rumah apa-apa. Last sekali tuan-tuan, hang rasa hang hebat Abraha dengan tentera bergajah, hang rasa hebat. Allah benamkan dia dengan apa? Buru. Itu kena dalam Allah. Jangan duk rasa dia ini hebat dari Allah. Kena ingat dalam hidup ni kita ada Allah dalam hidup ni. Ni ada rasa hebat. Allah berperang dengan Allah. Bersiap diri. Kerana sekalian orang yang mengerjakan yang ditegak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu adalah orang yang melawan dan berperang dengan Allah Ta'ala. Orang yang duk lawan Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia ni lagu mana? Perbuatan dia suka buat benda yang Allah Ta'ala larang. Itu dia kunci dia. Dia suka buat benda yang Allah Ta'ala tegak. Itu dia suka buat benda yang Allah Ta'ala benci. Ni dia orang yang melawan Allah. Maka akan beroleh kesiksaan orang yang berperang antaranya dan antara Allah. Orang yang berperang dengan Allah, yang dia akan dapat apa daripada kesengsaraan. Na'udzubillah min zalik.
Dan lagi firman Allah Ta'ala, nak habis dah tuan-tuan, 3 minit lagi kita ngomong. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Al-Baqarah 278. Hei orang-orang yang beriman. Dapat tak 2 ayat? Bila cerita bab riba ni, Allah Ta'ala bagi 2 ayat. Kita baca ni 2 ayat yang ayat ni tuan-tuan, dia mula dengan apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman. Dalam tafsir, tuan-tuan note sikit, disebut, kalau ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Contoh ayat-ayat yang ni, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bila mana kita ni nak jadi orang yang beriman yang sempurna, dia kena buat apa yang Allah Ta'ala sebut lepas ayat tu. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa macam mana lagu mana kami pernah fardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Dia kalau nak jadi orang yang beriman yang sempurna, dia kena puasa. Sama dengan ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayat pertama tadi, la ta'kulu riba. Yang dia makan riba ni bukan di kalangan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang ni pula wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu benar-benar orang yang beriman, Allah Ta'ala kata, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Sudah, yang hang tak pungut lagi riba tu, stop, jangan ada diambil dah. Sisa tu cukup. Jangan. Kalau hang benar-benar beriman kepada Allah, hang kena buat benar. Kalau hang benar-benar takutkan kepada Allah, hang kena tinggal benar. Nampak? Jelas? Jelas? Faham? Ha. Dan lagi sabda Nabi SAW, sambung tahun depan, wallahu a'lam. Dia mengajak dia membeli nama tuan-tuan, kesian kat tuan-tuan. Kami mengaji pula, semuanya lebih kurang ni. Saluran satu masa pilihan raya itu. Dia kata sudah lah tahu. Lama sangat dia bukan dekat kebah, perut putih dah. Habis keseluruhan badan kebah. Jadi mengaji dekat tu dulu. InsyaAllah kita mai pada kuliah yang akan datang, kita akan sambung apa yang Nabi SAW tengok di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, insyaAllah. Wallahu a'lam.